Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang menyaksikan rancangan Borak Ekonomi ini. Bersama penonton pada kali ini, saya Saadia Ahmid selaku hos anda. Pada rancangan hari ini, kita akan membawakan satu wawancara khas bersama dengan dua tetamu di mana mereka orang penting di dalam satu perusahaan makanan yang terkenal di negara kita. Wawancara kita berkaitan dengan satu jenama tempatan yang sinonim dengan kita iaitu Ramly Group Food Processing Group. Bersama kita Encik Khairul Azmi selaku pengarah operasi Ramly Food dan Encik Hadi pengarah kewangan dan korporat Ramly Food. Selamat datang dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Terima kasih kerana menjemput. Saya difahamkan Encik Azmi, PKS adalah penyumbang kepada ekonomi negara dan secara umumnya Ramly Food adalah satu daripadanya. Boleh Encik Azmi perincikan serba sedikit tentang PKS ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Saadia. Terlebih dahulu, saya ingin jelaskan secara ringkas tentang PKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana. Ia ditakdirkan sebagai perusahaan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan pulangan ganti tahunan yang tidak melebihi RM25 juta. Dan ia juga mengajikan kaki tangan sepenuh masa tidak melebihi 150 orang pekerja. Di Malaysia, terdapat pelbagai peluang usaha berniaga berbentuk PKS yang mendapat sokongan penuh daripada pihak kerajaan, tetapi divinasi yang boleh diberikan mengikut aspek-aspek tertentu adalah mengikut saiz jenis perniagaan seperti nilai, output, aspek-aspek tertentu seperti jumlah kerja yang diupah, modal, jualan dan sebagainya. Sebuah negara menggunakan saiz karyawan dan atau kriteria yang berbeza sebagai pengukuran atau pentafsiran PKS. Itu secara ringkasnya definisi yang dapat saya berikan. Okey, saya faham. Jadi kriteria PKS berbeza mengikut dasar sesebuah negara lah ya. Okey, penonton juga nak tahu serba sedikit tentang Ramly Food Processing Group ini. Encik Hadi mungkin boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang syarikat? Baik, terima kasih Puan Saadia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Ramly Group Processing Sdn Bhd ni pada awalnya dikenali sebagai perusahaan Burger Ramly Mokni Sdn Bhd. Ditubuhkan pada tahun 1984 oleh Datuk Haji Ramly Mokni dan Datin Hajah Shala Syekh Abdul Manap. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahawa semua operasi harian termasuk transaksi dilaksanakan secara etika, profesional dan sesuai dengan undang-undang, khususnya kepatuhan terhadap ketentuan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tahun 2009. Syarikat ini kini memiliki kilang pemprosesan yang terletak di Taman Penindustrian UKM, Mukim Batu, Kuala Lumpur yang menawarkan peluang kerjaya dalam bidang pengurusan, pengaluran hingga pemasaran produk dan pengedaran. Setakat ini, kumpulan Ramly ini 10 syarikat subsidiari yang beroperasi dalam kumpulan ini. Sehingga hari ini, Ramly Food Processing terus menghasilkan berjuta-juta burger dengan pendapatan meningkat tahun demi tahun. Pendapatan tahunan syarikat kini telah melebihi 100 juta setahun. Itu serba ringkaslah. Okey, hebat ya jenama Ramly ni. Saya dapati produk ni banyak dijual di pasaraya, kedai-kedai runcit ya. Okey, setiap kejayaan pasti ada teknik dan strategi. Apakah strategi yang digunakan dalam perniagaan ini Encik Azmi? Boleh terangkan? Baiklah, apabila kita berbicara berkaitan dengan teknik dan strategi, di Ramly, strategi yang kita praktikkan di dalam Ramly Group ialah kami mengenal pasti keperluan pelanggan dan apa yang mereka perlukan. Jadi kita akan tingkatkan dan kita akan pelbagaikan lagi produk syarikat mengikut kepada keperluan dan juga kehendak pelanggan. Terdapat juga beberapa strategi yang telah digunakan, antaranya dari segi demografi, geografi, tingkah laku dan juga berkaitan dengan harga. Semua ciri ini sangat penting
bagi mereka untuk mendapatkan produk berkualiti dan memberikan banyak faedah kepada pelanggan kami. Hampir kesemua produk keluaran Ramli ini boleh dikatakan murah dan juga berpatutan. Dia boleh daripada segi pelbagai peringkat pendapatan, sama ada golongan berpendapatan rendah ataupun berpendapatan tinggi. Harganya amatlah mesra pelanggan. Di samping itu, makanan sejuk beku ini juga sesuai untuk lelaki dan wanita tanpa mengecualikan pembeli dari pelbagai bangsa dan agama. Konsep halalan toibah telah menempatkan produk Ramli sebagai antara yang berada di pasaran dan menjadikan jenama tersebut sebagai pilihan utama dan jenama isi rumah di kalangan pengguna-pengguna penduduk di Malaysia. Halalan toibah bermaksud hanya diluluskan dan dibenarkan untuk penggunaan yang berkaitan dengan undang-undang syariah selagi ia selamat dan tidak berbahaya. Selain memenuhi undang-undang syariah, yang merupakan keharusan bagi umat Islam, faktor keselamatan makanan berperanan penting dalam menentukan toiban atau maksudnya sihat, selamat, bersih, berkhasiat dan juga berkualiti. Walaupun teknologi pemprosesan dan pembuatan mungkin berkembang dari masa ke semasa, namun di Ramli Food, kami mempertahankan intipati tradisi yang dimulakan dengan setiap produk Ramli yang dihasilkan. Okey, betul tu. Masyarakat memerlukan makanan halalan toyiban, terutama orang Islam. Baik, dalam konteks ekonomi pada pandemik COVID-19 ini, bagaimana syarikat menguruskan perniagaan? Encik Baik, Habib saya boleh jawab tak? soalan ni. Ya, Ya, Baik, sila. terima kasih. Okay. sama-sama. Produk Ramli akan menggunakan semua produk yang dihasilkan untuk memastikan supaya produk ini lebih dikenali oleh semua pelanggan. Bukan sahaja di Malaysia, tetapi juga di luar negara. Oleh kerana pandemik COVID-19 ini, syarikat Ramli menggunakan berbagai medium lah. Sama ada elektronik, atau sosial, atau ejen-ejen kami untuk memastikan produk kami lebih mudah didapati kerana pada zaman ini teknologi melangkaui semuanya. Lebih mudah lah, lebih cepat maksud dia. Syarikat Ramli juga menggunakan promosi penjualan yang dilakukan melalui syarikat cawangan kami sendiri iaitu Ramli Halal Mart Sedia Berhad yang berada di setiap semua negeri lah. Sebagai contoh, syarikat Ramli telah menjual produk ini di pusat membeli belah yang selalu dikunjungi orang ramai seperti Giant, Ion Jasco dan banyak lagi lah. Syarikat Ramli juga menjual produk di kedai runcit untuk memastikan semua pelanggan dapat beli di mana saja. Bagi menarik selera pelanggan, produk Ramli juga membuka gerai kios sendiri di mana kami memberi pelanggan produk Ramli secara percuma dan ada kalanya pihak kami mengatur program di hadapan pusat beli belah secara tidak langsung mengembangkan lagi perniagaan-perniaga kecil yang lain. Dengan menggunakan semua kaedah ini, kami merasakan produk Ramli ini lebih dikenali dengan mudah oleh semua pelanggan. Dikala pandemik ini pun juga banyak peniaga-peniaga kecil yang tumbuh. Jadi dengan peluang yang ada, kami membantu sedikit sebanyak sebagai tanggungjawab sosial kami untuk memberi galakan kepada mereka. Kerana di kala masa pandemik ini ada mereka yang dibuang kerja, syarikat tutup dan sebagainya lah. Jadi cara untuk yang lebih mudah adalah berniaga sendiri untuk meneruskan kelangsungan hidup lah. Jadi itulah. Okey, benar apa yang dinyatakan. Okey, wabak COVID-19 ini memang membawa kesan kepada masyarakat kita. Ada yang dibuang kerja, syarikat tutup dan sebagainya. Tetapi syarikat Ramli saya lihat makin berkembang, maju dan atas strategi yang mereka gunakan seperti yang Encik Hadi nyatakan tadi. Okey, Encik Azmi, bagaimanakah sasaran keuntungan dapat dicapai di kala ekonomi yang semakin menguncup ini? Boleh Encik Azmi terangkan? Untuk sasaran keuntungan semasa dalam era COVID-19 ini, sebenarnya saiz pasaran Ramli menjadi semakin meningkat. Bahkan walaupun Malaysia telah dicabar dengan pandemik COVID-19 ini, pihak Ramli menggunakan ejen sebagai pengedaran produk kami. Ramli Burger juga dikenali sebagai makanan jalanan yang biasanya kita boleh jumpa gerai-gerai ini di pinggir-pinggir jalan. Tidak heranlah bahawa Ramli Burger terkenal di kalangan pelancong dari negara-negara lain.
Daripada istilah ekonomi pun, ekonomi street ataupun kita panggil istilah lainnya peniaga jalanan ni, seperti peniaga-peniaga burger ataupun uh, peniaga kraft tangan. Ini sebenarnya membawa banyak kepada pergerakan penambahan KDNK negara. Jadi dekat sini sasaran untung tu masih lagi selagi pandemik tidak menggunakan total lockdown lah, atau tidak memberi kebenaran ke peniaga. Uh, Adalah lebih baik makanan jalanan yang mana menawarkan harganya lebih murah dengan kualiti yang lebih baik. Syarikat Ramli baru-baru ini telah menjadi perniagaan multinasional di mana produk makanan sejuk beku kami berjaya dipasarkan ke negara-negara seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Myanmar dan juga di Bangladesh. Kami telah melebarkan lagi lah sayap kami ke negara-negara tersebut. Ramli bertujuan untuk mengembangkan perniagaan ke negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina, bahkan ke pasaran Timur Tengah dan Asia Timur. Berdasarkan taburan geografi, Ramli menghadapi kesukaran kerana mengeksport ke negara lain tidak mudah kerana keadaan geografi dan cuaca yang berbeza. Ini mempengaruhi proses pengedaran dan kualiti produk kami sendiri. Keuntungan yang dihasilkan oleh Ramli juga berbeza dengan restoran makanan segera yang lain seperti McDonald, Burger King, Ayam Mas dan banyak lagi. Ramli juga mendapat keuntungan dari vendor kerana membeli lesen mereka untuk menjalankan gerai Ramli Burger. Pada tahun 2020, pendapatan hasil meningkat sebanyak 8.95%. Jumlah aset telah meningkat sebanyak 18.54% pada tahun 2020. Ini menunjukkan unjuran keuntungan Ramli telah meningkat kepada 1.82%. Alhamdulillah, Ramli Food telah berkembang ke luar negara. Hebat. Impak PKS nampak begitu berhasil kepada masyarakat dan ekonomi negara. Adakah benar Encik Hadi? Ya, benar. Saya setuju dengan kenyataan tu. Ramli Food Industry Sdn Bhd sendiri akan melabur sehingga 1 bilion dalam tempoh 3 tahun akan datang untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran di kilang pemprosesan kami yang baru di Pulau Indah, Kelang. Pelaburan ini akan membawa 2 barisan pengeluaran baru ke kilang selain RM500 juta yang dilaburkan untuk mewujudkan kemampuan pengeluaran 4 baris di kemudahan seluas 5.6 hektar. Tak salah saya lah. Pengembangan itu muncul apabila jenama Ramli Burger terus berkembang dengan peningkatan permintaan di pasaran tempatan dan juga pasaran antarabangsa termasuk Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Bangladesh. Buat masa ni, syarikat menghasilkan 1 juta keping burger sehari. Jumlah yang dijangka akan meningkat menjadi 6 juta setelah kilang itu dibuka sepenuhnya di hub Halal Selangor. Firma tersebut akan mengubah operasi secara automatik yang ada menjadi proses automatik sepenuhnya menggunakan komponen robotik sepenuhnya ataupun kita panggil robot autonomi. Penggunaan aplikasi melalui Internet of Things dan penjimatan maklumat dan data berdasarkan teknologi perkomputeran yang disediakan oleh Dana Transformasi Digitalisasi. Ramli Food juga baru-baru ini telah diiktiraf oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad sebagai penerima DTF Industri pertama. Dana RM2 bilion dengan insentif subsidi faedah 2% bertujuan untuk membolehkan industri memanfaatkan teknologi pintar termasuk robotik dan kecerdasan. Hubungan Bank Pembangunan dengan Ramli Food bermula 35 tahun yang lalu ketika menjadi institusi kewangan pertama yang memberikan pembiayaan kepada syarikat. Jadi penonton sekalian, begitulah sebersedikit di mana impak PKS yang dapat mewujudkan perniagaan hebat seperti Ramli Food ini. Terima kasih kepada 2 orang tetamu kita yang dapat memberikan sedikit informasi secara tidak langsung, dapat diambil ilmu dan strategi mereka bagi mengembangkan lagi perniagaan. Ini juga dapat meningkatkan lagi ekonomi negara dan peluang kepada pekerja.
Baik, sampai di sini sahaja borak ekonomi kita. Sampai berjumpa lagi di siaran yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam.